Hello guys, nama saya Hafiz from Three Candle Guy. Okay, thank you very much for viewing our video. Okay, pada hari ini saya akan membuat sedikit market review, weekly market review untuk tanggal 25 Januari 2021 sehingga 29 Januari 2021. Okay, first pair yang kita akan tengok adalah Euro US Dollar. Okay, seperti biasa, kalau kita nak buat kita nak entry, kita nak buat analisa, kita kena tengok dulu direction. Okay, first kita pergi ke monthly, kemudian kita cari support resistance yang bersesuaian, yang kuat, yang jelas. Okay, setelah kita tanda, mari kita ke day 1. Okay, daily candle. Okay, dekat daily candle apa yang saya nampak adalah satu trend line menunjukkan market dalam satu channel uptrend. Okay, apa yang saya expect daripada Euro US Dollar ni adalah kenaikan, sebab setelah dia breakout daripada weekly level di sini, macam biasa market setelah breakout, dia akan pergi menuju ke arah next resistance, sebab support ni adalah daripada weekly. So next dia akan cari resistance daripada weekly juga. Okay, so daripada sini kita boleh nampak ada satu trend line. Saya expect market sama ada open nanti dia akan terus mengorak langkah menuju ke arah weekly sebelum dia test sekali lagi trend line ni, ataupun market akan terus terjun ke bawah menuju ke trend line, test trend line sebelum naik ke atas. Sebabnya dekat sini kita ada satu resistance yang sudah zone RBS, resistance become support, yang telah dipecahkan. Kalau dekat smaller time frame memang akan ada, kita nampak kat sini dia retest, dan kita tengok sama ada dia akan retest sekali lagi zone ni atau tidak. Sebab saya merasakan trend line ni dan juga zone SNR SND ni adalah satu confluence level yang kuat, yang kalau dia pecah memang menunjukkan bahawa dia akan meneruskan penurunan. Kalau dia bounce, dia akan confirm test weekly level ke atas ni. Okay? Dan macam biasa, kalau misalnya dia pecah weekly resistance ke atas ni, kita tunggu dulu sama ada dia akan retest, dan kita lihat juga sama ada zone SNR atau SND di situ yang membolehkan kita untuk jadikan itu sebagai zone retest untuk dia terus naik ke atas. Okey, pada pendapat saya macam itulah. Jadi bila market dah buka nanti, tuan-tuan dan puan-puan semua perhatikan sama ada dia lepas support yang di atas ni, resistance yang di atas ni. Kalau dia meneruskan resistance di atas ni, dia pergi ke atas ni dan dia bounce naik ke atas, kita akan boleh dengan yakin kita boleh buy dekat area sini. Sebab apa saya pilih area sini? Sebab sini kita nampak sini ada satu SND zone. SND zone ni sekarang dia berada di current price, dia tengah berada di tengah-tengah. Kalau dia berjaya close di atas candle SND zone ni, so market akan terus bounce menuju ke atas lah. Kalau misalnya dia tak lepas, dia akan turun ke bawah, kemudian dia akan bounce daripada kawasan trend line ni. Market dia boleh juga bounce di sini atau juga bounce di sini. Mungkin dia akan buat sedikit fake out sebelum dia naik menuju ke atas. Saya daripada segi fundamentalnya, saya masih merasakan US dollar akan melemah. Euro bila dia pada minggu lepas Euro dia mengekalkan dia punya interest rate dan mengatakan keadaan masih terkawal. Keadaan masih terkawal, dan dengan stimulus plan yang dijalankan oleh US, dia merasakan itu akan juga memberi tempias dalam ekonomi Euro. Walau bagaimanapun kita harus tetap memperhatikan kes-kes COVID, perkembangan semasa COVID, sebabnya di hujung minggu lepas ada news berkaitan dengan COVID vaksin di mana didapati
supply vaksin ni tidak mencukupi. Okey, kebanyakan negara yang order cuma dapat 30% hingga 50% daripada vaksin yang diorder kerana production tak mampu menampung permintaan yang diminta oleh negara-negara di Europe. Okey, jadi perkembangan semasa daripada COVID ni kita harus perhatikan, especially kepada siapa-siapa yang trade gold. Okay? Saya merasakan antara sebab mengapa gold naik minggu lepas adalah kerana tambahan kepada news ni, selain daripada kelemahan daripada US dollar lah. Okay, tambahan pair GBP US dollar. Okay, GBP US dollar. Okay, seperti biasa kita pergi dulu ke monthly atau weekly. Okay, weekly pun boleh. Kita tengok di sini, kita tandakan dulu support dan resistance yang bersesuaian, yang kuat, yang jelas. Okay, dekat sini seperti pair euro US dollar, saya juga lihat ada satu trendline di sini. Okay, kita adjust sikit trendline ni. Okay, ada satu trendline di sini. Kalau kita lihat kan, market dia dah berjaya pecah resistance kat sini, berjaya pecah resistance kat sini, dan sekarang dia dah test pun, dan kemungkinan besar dia akan perlahan-lahan maju ke atas untuk test zone resistance di atas ni dekat level 14274 ni. Kalau kita lihat di sini, jelas kelihatan US dollar tu melemah kerana kita perhatikan minggu lepas Great Britain pound punya news agak teruk. Kita agak teruk, boleh kata mix, tapi saya lebih incline kepada teruk lah, sebabnya servis PMI dia memang sangat teruk, di bawah 40, 38 something kalau tak silap saya, dan sepatutnya menunjukkan bahawa GBP akan melemah. Tapi untuk GBP ni mungkin dia ada efek daripada kesan daripada selesainya Brexit issue, so market masih ada sentimen positif dalam isu tu, walaupun ada setengah analisis mengatakan post Brexit ni akan melemahkan GBP, tapi buat masa ni sebab isu tu masih baru, jadi masih memberikan impact yang positif kepada GBP. Okay? Dan dia kenaikan GBP USD ni kita pada minggu lepas adalah lebih banyak kepada USD ni melemah. USD ni melemah sebab Joe Biden dia telah mengumumkan stimulus. Jadi bila dia mengumumkan stimulus, maksudnya dia akan mencetak lebih banyak wang dan pump ke dalam market. Okay? Bila dia pump ke dalam market, menyebabkan kesan jangka panjang yang mana US dollar akan melemah. Walau bagaimanapun, kalau tak silap, Yellen, iaitu dia punya Secretary Treasury, ada mengatakan bahawa buat masa sekarang US dollar berada di dalam keadaan yang bagus, dan tak ada mengatakan dia nak cut interest ataupun hike interest lagi. Okay? Jadi kalau daripada sudut technical kita boleh lihat di sini ada percubaan, 2 kali percubaan untuk market reverse, tapi gagal. Jadi menunjukkan bahawa market akan terus menuju ke atas. Okey, menuju ke atas, menuju ke arah resistance di atas ni. Jadi untuk entry ni kita boleh lihat sama ada okey, kita zoom sikit. Untuk entry ni kita boleh lihat kat sini ada satu daily punya resistance dah pecah, dia sedang retest. Kalau dia maintain dekat atas, kalau dia naik ke atas, okey, kita boleh, bila dia test sekali lagi boleh buy, ataupun bila dia menuju ke zone sini, masuk ke dalam zone ini, kita boleh standby buy. Kita tengok kalau ada tanda-tanda seperti engulfing ataupun dia mewujudkan zone SND yang baru. Kalau misalnya dia melepasi pada zone ni, maka kita boleh expect dia akan terus menjunam untuk testing level trendline ni. Testing
testing trend line tu ataupun menuju ke zone SND yang di bawah ni. Sebab zone SND yang di bawah ni boleh katakan agak kuat sebab dia ada satu support dan juga zone SND, okay? Dia ada double kat sini, dan ini wujud dekat weekly juga. Okey. Oh, kalau kita lihat pun di sini pun ada satu. Ya, di sini pun ada satu. Kita boleh buat standby di sini ataupun standby di sini, kalau dia turun ke bawah untuk buy. Kalau misalnya dia melepasi trendline ni, kita boleh cari retest untuk sell. Tapi buat masa ni saya masih merasakan GBP US dollar dia akan masih menguat menuju ke atas. Okay, next kita akan pergi ke pair komoditi kita, AUD USD. Okay, seperti biasa kita lihat dulu dekat weekly. Okay, sini ada satu, atas ni ada satu yang jelas, Okay. Oh, yang ni mungkin kita boleh ubah sikit, nampak kelihatan di situ. Selanjutnya saya akan pilih point di mana paling banyak di test. Okay, ni ada satu, ni ada satu, ni ada satu. Okay, macam dekat bawah ni saya pilih sini, saya pilih sini sebab ni ada paling banyak di test. Jadi dia agak dia strong. Okey, seperti kalau ni saya cuba menunjukkan sesuatu, seperti euro US dollar dengan GBP tadi. Okey, di USD AUD USD di Aussie dollar, okey, kita akan nampak juga satu trend line dekat daily. Jadi kat sini kita boleh start berhati-hati, sebabnya minggu lepas market risk off. Jadi bila risk off maksudnya AUD dengan NZD akan melemah, okay? AUD dengan NZD akan melemah. Jadi saya tak pasti sama ada risk off mood tu masih akan diteruskan pada minggu depan atau tidak. Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Jadi walau bagaimanapun kita selaku trader kita harus berhati-hati. Kita kena sabar dan melihat kalau dia melepasi mana-mana area yang sepatutnya lah, ataupun dia memecahkan structure. Okay? Kalau dia turun dia pecah, kita boleh cari retest, masuk untuk sell dan menuju ke zone SND yang seterusnya dekat sini. Kalau dia berjaya memecahkan SND kat sini, kita boleh expect dia akan terus menuju ke sini. Dan biasanya kalau ada sebuah trend line dan kalau tidak ada gap yang terlalu besar, maksudnya satu engulfing yang terlalu besar antara dia punya structure ni, maksudnya market akan terus sapu keseluruhan trend line. Okay? Ni ada jadi apa yang saya lihat dekat sini, untuk potensi dia naik ke atas, dia harus melepasi zone ada trend line ni ataupun zone SNR dekat atas ni. Jadi kalau dia bounce, kalau dia naik ke atas, kita akan masuk buy untuk retest supaya dia boleh menuju ke atas. Atas ni ada weekly lebih kurang 360 pip. 360 pip kemungkinan bukan dalam satu minggu lah, mungkin dalam 2-3 minggu lah. Sebabnya weekly, mari kita check daily dia. Daily untuk AUD US dollar ni tak berapa banyak. Kita ambil lah yang ni, contohnya 70. So maksudnya mungkin dalam satu minggu lah kalau dia nak sampai weekly. Tapi buat masa ni dia masih uptrend. Uptrend setelah dia gagal untuk break support di bawah ni. So dia memang sentiasa akan cuba menuju ke atas. Kalau dia pecah ni pun, untuk long term saya masih memandang AUD US dollar ini sebagai uptrend. Jadi kalau misalnya ada dipecah trend line ni, dia takkan selama-lamanya turun ke bawah. Dia mungkin akan retrace sebelum dia sambung naik ke atas. Okay? Sebab tu saya merasakan sini adalah satu level yang bagus kalau dia pecah trend line ni, untuk kita perhatikan dan dia tengok sama ada dia bounce ke tidak. Jadi mari kita compare
satu lagi, jiran kepada Australia. Jiran kepada Australia ni NZD dikatakan salah satu mata wang yang sangat yang market akan pergi kalau market berada dalam keadaan risk on, sama seperti Australia dulu. Ini adalah kerana dia punya interest rate adalah lebih tinggi. Jadi market akan prefer untuk pergi ke kawasan yang lebih menguntungkan, yang mana interest rate dia lebih tinggi. Sebab tu kalau ada risk on, market rasa dia nak letak sedikit risk, dia akan menuju ke Australia dollar dan juga New Zealand dollar. Seperti yang kita lihat, kita kat monthly kita tandakan zone-zone SNR yang penting. Kemudian kita pergi ke daily. Daripada daily, kita lihat dia dah berjaya pecahkan zone dekat sini, zone dekat atas ni, dan masih belum ada apa-apa orang kata retracement. Ini saya rasa tak valid. Kalau kita lihat kat atas ni ada satu resistance, resistance. Dan seperti mana-mana pair major yang lain, pair USD yang lain, kita lihat memang ada trend line. Tapi dekat New Zealand US dollar ni, saya lihat ada dua trend line, ada dua major trend line. Yang besar ni satu dengan yang kecil ni satu. Saya expect kalau market tak berjaya melepasi ke zone SND ni, dia akan turun ke bawah, retest, dan dia akan test trend line ni. Jadi kita boleh bila dia dah gagal melepasi zone ni, kita boleh start standby dekat kawasan trend line ni untuk sell. Kalau minggu depan dia start market risk off mood itu berkurangan, dan market mula start risk on, kita akan nampak NZD US dollar ni akan lebih naik. Antara NZD dengan AUD, buat masa sekarang NZD lebih kuat kerana data-data daripada AUD dah tak berapa bagus. Lepas tu minggu lepas juga copper, antara produk Australia tu menurun. So itu akan sedikit sebanyak melemahkan Australia. Jadi kalau kita lihat, kalau dia nak terbang, dia harus pecah dulu zone SND ni, naik atas, mungkin close sedikit atas, test balik SND area, kemudian baru naik ke atas untuk test weekly. Saya pandang ni sebagai dia dah melebihi tengah-tengah antara dua zone ni tau. Dia antara dua zone ni dia macam tengah-tengah. So possibility untuk dia pergi ke atas tu lebih tinggi berbanding bawah. Tapi kalau dia pergi bawah ni, dia akan test dulu trendline ni, lepas tu baru naik atas. Sebab dia dah lepas, tapi dia tak test lagi atas. So dia sepatutnya dia test dulu ke atas ni, lepas tu baru dia betul-betul nak test bawah ni. Itu daripada segi teknikal. Daripada segi fundamentals, in long term saya masih merasakan NZD US dollar ni akan terus naik, dan dia akan cuba test. Kalau kita pergi ke monthly, kita tengok dia akan cuba test sinilah, sini, ataupun dekat kawasan sini. Dekat kawasan sini. Jadi sebab disebabkan oleh COVID-19, US dollar besar-besaran mengeluarkan stimulus kan, kita boleh memandang bahawa in long term US dollar akan melemah. In long term US dollar akan melemah. Jadi kita boleh expect kebanyakan major pair ni akan meneruskan pendakian. Next kita akan pergi ke USD CHF. USD CHF, kita boleh pergi ke monthly dulu. Kita tengok. Seperti mana yang kita nampak ni. Dia sekarang berada di kawasan support, di kawasan support, weekly support, dan dia membuat doji. Buat masa ni pandangan saya adalah untuk USD Swiss.
kalau dia berjaya close, kalau dia berjaya pecahkan apa resistance ni, dia akan terus ke atas, test dan pecah trendline. Okey. Ataupun apa yang penting adalah kita harus perhatikan zone ni. Saya tukar sekejap ni, color dia bagi terang sikit. Ni support ni kalau berjaya dipecahkan, dia akan retest, ataupun mungkin dia akan pecah trendline ni terus dan retest trendline tanpa retest SNR ni. Okay. Kalau market menuju ke bawah, dia pecah, dia harus pecah, mungkin dia akan test balik zone SND yang gagal ni untuk testing area ni. Kemudian baru dia akan cuba test kembali trendline. Untuk pair USD Swiss ni kan, seperti mana yang semua maklum, Swiss ini berada di dalam Euro region. Okay? Dia berada di tengah-tengah negara-negara Euro ni semua. So sedikit sebanyak apa yang berlaku dekat Euro, apa yang mengefek Euro akan turut mengefek Swiss. Okay. So kalau kita tengok pun memang ada sedikit correlation antara USD dengan Swiss, yang mana dia adalah bertentangan. Kalau USD naik, kalau EU naik, USD Swiss akan turun naik. Akan turun, sorry. Sebabnya kalau Euro kuat, Swiss pun akan turut sama-sama kuat. Okay. Sebab tu dia akan bertentangan. Okay. Tapi itu kebanyakannya adalah untuk news-news yang berkaitan dengan external factor, apa daripada luar yang mengefek kepada Euro. Kalau misalnya macam interest rate, turut akan efek kepada Swiss, kerana Swiss berada di dalam wilayah Euro secara geographical, bukannya dalam satu bendera yang sama. Maksudnya dia berada di tengah-tengah. Kalau kita tengok kat Google Map pun memang Swiss berada dikelilingi oleh semua negara Euro. Jadi secara automatik apa yang berlaku dekat Euro akan turut efek kepada ekonomi Swiss ni. Dia macam Singapura, Malaysia, Indonesia lah. Apa yang berlaku antara negara-negara ASEAN yang lain turut akan memberi efek kepada kita jugalah. Okay, next kita akan pergi kepada pair USD JPY. Okay. Untuk pair USD JPY, kalau kita tengok dekat monthly, dia pun memang semakin rapat kepada satu support di bawah ni. Kalau kita lihat kan, dia dah pernah test sekali tau support ni. Dia dah pernah test sekali, lepas tu dia turun. Saya berpendapat bahawa dia kemungkinan menuju, tapi dia tidak akan sempat untuk test ni, dan dia akan bounce memecahkan trendline ni. Kalau mari kita zoom dekat daily. Okey, dekat daily, seperti mana-mana pair USD yang lain, pair major yang lain, kita akan nampak satu trendline yang menunjukkan bahawa market sekarang sedang menuju ke arah, ke satu arah, dan sedang menunggu sesuatu keputusan. Mungkin dia menunggu confirmation stimulus daripada Biden tu pada Februari. Kalau tak silap saya, pada bulan Februari Biden akan menjelaskan 1.9 trilion tu, pengagihan 1.9 trilion stimulus plan yang dirancang tu. Okey, kalau untuk USD JPY ni, kita berbalik semula kepada sudut teknikal. Daripada USD JPY ni, saya perhatikan ada satu trend line, tapi kita harus juga pergi ke 4 hours. Kita lihat di mana sini ada satu descending flag. Descending flag ni, kalau kita lihat kan, dia sudah berjaya memecahkan support di sini, resistance di sini. Okey, dia macam dah test. Dan untuk confirmation tu juga saya ada kalau kita lihat Fibonacci.
Okey, dia pun dah bounce dekat 61.8 dan saya daripada segi teknikal saya agak yakin bahawa USD JPY ni akan memecahkan trendline ni. Jadi bila dia test, kita masuk dan dia akan test trendline yang besar ni. Trendline yang besar ni, jadi apa yang kita harus hati-hatilah dekat zone ni, kita harus hati-hati. Kalau dia berjaya lepas, dia akan test kembali, baru dia akan naik ke atas. Kalau dia tak lepas ni, dia akan turun, dia akan test ni sekali lagi, dia akan buat satu sideway sebelum dia cuba naik ke atas. Ini adalah bergantung kepada sentimen semasa, okay? Dan kalau dia gagal untuk melepasi ni secara automatik lah, dia akan cuba mencari support ini sekali lagi. Tapi sekali lagi macam saya cakap, dia kemungkinan besar tak akan sampai situ, tapi mungkin dia akan sampai sini, zone SND yang paling ketara dekat bawah ni, okay? Sebelum dia test sekali lagi trendline ni. Pada siapa-siapa yang menggunakan teknik divergent, anda boleh lihat, anda boleh perhatikan dengan menggunakan divergent bila ada compression macam ni. Bila ada compression macam ni, kita boleh menggunakan divergence untuk mengenal pasti di manakah tempat yang sepatutnya kita masuk, okey, sama ada divergent tu masih valid atau tidak. Kalau bagi yang menggunakan naked chart, kita boleh tunggu dekat kawasan ni, kita tunggu apa reaksi daripada descending flag ni. Kalau dia pecah, okey, dia akan naik all the way sampai sini. Kenapa saya pilih sini? Sebab sini adalah kawasan yang paling banyak dia test, berbanding dekat bawah ni. Bawah ni ada satu juga sini, tapi yang sini saya lagi suka sebab dia adalah agak separuh daripada trend line ni. Jadi macam tu lah kalau kita lihat. Okay, ni ada descending flag. Bila dia pecah, stand by buy. Dia pecah trendline yang besar ni, stand by buy bila dia dah breakout. Okay, so kita boleh masuk dekat sini buy, atau kat sini buy. Jangan masuk buy dekat sini selagi dia tak pecah trendline. Untuk siapa yang masuk retest descending flag ni, pastikan anda secure BE bila dia dah dekat dengan kawasan trendline besar ni. Kalau siapa yang nak jual, siapa yang nak sell, dia sama ada boleh standby di sini untuk sell, ataupun boleh kalau dia market nanti bila dia buka dia nak sell, tunggu dia pecah sini, tunggu dia test zone ni, ataupun kalau dia ada buat satu lagi zone kat sini, test dekat situ sebelum dia turun. Okey. Tapi saya rasa belum ada apa-apa isu besar yang boleh menyebabkan JPY ni menguat lah. Maksud saya daripada segi safe haven trigger tu tak ada lagi lah. Buat masa ni isu-isu tu saya tak nampak lagi. Tapi boleh jadi berhati-hatilah. Sebab tu tiap-tiap kali kalau kita masuk, kita tunggu tempat dia retest, kita tunggu dia pecahkan structure, baru kita masuk, kita tunggu dekat SND. Lepas tu bila dia dah jalan 20-30 pip, kita automatic letak BE. Sebab kita tak tahu kalau tiba-tiba market ataupun ada terjadi apa-apa isu yang boleh menyebabkan dia reverse, okay? Yang menyebabkan kita punya analisis tu invalid, terus dia membuat satu dia langgar structure yang kita rasakan kukuh. So kita kena jadi bijak dalam mengontrol kita punya money management, okay? Pair yang terakhir kan, kita dah buat EU, kita dah buat GU, kita dah buat AU, NU, USD Swiss, USD Japan, ya, satu lagi USD Kanada. Untuk USD Kanada, okey, kita lihat dulu dekat monthly. Okey, saya delete ni dulu. Okey, kita lihat kat monthly. Ini keadaan ni sama lebih kurang macam USD CAD, okey. Dia berdekatan dengan satu support. Tapi saya rasa ada perlu adjustment sikit sini. Ya, boleh lah. Boleh jadi situ
boleh jadi juga sini. Okey. Situ atas sini. Okeylah, kita guna yang bawah. Okey. Okey, kalau kita lihat dekat sini ada satu support, atasnya satu resistance dan resistance yang jelas dekat atas ni. Okey. Mari kita zoom in ke daily. Okey, kalau kat daily kita tengok semua minggu lepas hari terakhir diakhiri dengan satu engulf yang cantik. Dan ini kalau tak silap dia membentuk pattern apa ni? Saya tak ingat nama chart pattern ni. Nama candle pattern ni. Okey, ini jadi kalau kita tengok kat sini seperti pair USD yang lain, kita nampak memang ada satu trend line yang besar yang menunggu ditest ataupun dipecahkan. Okey. Dan dia telah test SND area ni, supply and demand area ni. Apa yang saya expect daripada USD CAD memanglah semestinya kenaikan dan terus test end of the trend line. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya kan antara sebab kuat yang menyebabkan saya rasa USD CAD ni akan naik walaupun USD ni dikatakan akan melemah in long term adalah kerana salah satu, ini untuk short term ini untuk short term, maksudnya kita kena lihat juga perkembangan semasa, yang mana salah satu daripada executive order daripada Biden adalah untuk cancelkan Keystone XL project, iaitu satu projek oil and gas bersama kerajaan Kanada. Jadi Biden dia membatalkan projek itu adalah kerana projek itu dikatakan tidak environmental friendly. Okey, sebab Biden ni adalah lebih kepada environmental friendly. Jadi siapa-siapa yang memegang saham ataupun trade saham, dia boleh start untuk aim renewable technology based company ataupun technology based company yang environmentally friendly. Sebab dikatakan itu adalah antara resolution Biden sepanjang pemerintahan dia, yang mana dia akan menekankan kepada renewable energy. Okay? So dekat situ saya memandang bila Keystone XL project tu akan di-cancelkan, akan merugikan Kanada. Bila merugikan Kanada, menyebabkan Kanada pun akan melemah, dan secara automatik ini adalah projek oil and gas, dan yang mana menyebabkan harga minyak pun mungkin akan berkurangan, turun, dan secara automatik melemahkan lagi Kanada. Okay? Tambahan lagi, oil, memandangkan oil banyak didagangkan dengan US dollar, dan kalau US dollar lemah, jadi harga minyak pun akan turun. Okay? So ini menyebabkan saya lihat lebih banyak faktor yang melemahkan Kanada berbanding US dollar. So jadi saya berpegang kepada USD di Kanada ni akan terus memecahkan trendline dan mendaki. Andai kata misalnya andai kata misalnya market masih tiba-tiba risk on dan menambahkan sedikit kekuatan kepada Kanada, kita boleh tunggu untuk buy di kawasan support ini. Okey, sebelum dia tembus dan naik ke atas. Andai kata kalau misalnya tiba-tiba daripada sudut fundamental, tiba-tiba dia ada sesuatu yang menguntungkan Kanada, jadi kita boleh tunggu dekat kawasan bawah ni lah. Lepas tu apa yang sepanjang saya trade bertahun-tahun ni, saya perhatikan bahawa Kanada ni memang dia berkait dengan oil, tapi dia punya pergerakan dengan oil tu tak apa orang kata, tidak sentiasa sama. Okey, jadi sebagai contoh kalau perasanlah, oil turun, Kanada pasti turun. Tapi kalau oil naik, Kanada tak semestinya naik.
dia akan tengok faktor yang lain untuk membolehkan Kanada ni naik. So Kanada ni dia banyak bergantung kepada US. Dia banyak bergantung pada US, dia punya ekspor, dia punya segala macam. So secara automatik dia tak nak dia punya harga tu lebih tinggi daripada US. Dia kalau boleh dia nak maintain sentiasa rendah daripada US. Macam tu lah. Jadi walaupun Kanada punya data ekonomi tu sangat bagus, saya tengok dia antara negara yang data ekonomi dia bagus walaupun dalam keadaan pandemik. Jadi disebabkan oleh Keystone Project tu akan gagal, minggu depan saya akan expect dia akan pecahkan trendline sebelum naik ke atas. Okay? Kalau misalnya dekat atas ni dia berjaya pecahkan, dia akan buat sideways sekejap sebelum naik lagi ke atas untuk test resistance di atas ni. Okay? Jadi itu saja review saya untuk minggu 25 hari bulan Januari hingga 29 hari Januari 2021. Terima kasih guys. Kalau misalnya akan datang you all nak saya review apa-apa pair yang lain, drop the comment. Saya akan review, saya akan start masukkan dalam review untuk minggu-minggu yang mendatang. Okey, akhir kata, jaga trade what you see, pastikan direction tu betul. Pastikan direction baru buat analisis. Direction kata uptrend, concentrate untuk cari uptrend. Jangan fear of missing out, jangan FOMO. Okay guys. Okay, apa-apa pun thank you guys kerana tengok video ni. Semoga trade anda berjaya. Kalau ada apa-apa komen, sila dropkan komen dekat dalam YouTube channel kami. Alright, thank you very much. See you guys.